Ketua, soalan saya ialah nombor 2. Ya, sila Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wilayah ceria, rakyat sejahtera. Ya, salam Yang Amat Menteri semakin handsome, muda. Ya. Ini betul. Untuk makluman, ada yang berhormat bangsa maju, projek EPP 5 River of Life dengan izin ataupun ROL di bawah NKEA Greater Kuala Lumpur, Klang Valley dilaksanakan bagi mentransformasikan Sungai Gombak dan Sungai Klang kepada ikon waterfront yang dinamik dan berdaya huni dengan nilai ekonomi yang tinggi. Objektif utama projek ROL adalah: 1. Mencapai tahap kualiti air sungai kelas 2 B menjelang tahun 2020. Kedua, meningkatkan aktiviti ekonomi dan kualiti hidup rakyat dengan mengubah wajah koridor Sungai Klang dan Sungai Gombak menjadi kawasan yang ceria, berdaya huni dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dan ketiga, membangunkan tanah-tanah kerajaan di sekitar lokasi projek ROL bagi mendapatkan jangkaan pulangan kepada kerajaan sebanyak 4 bilion ringgit. Projek ROL dilaksanakan secara berperingkat bermula dari tahun 2011 yang terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu 1. Pembersihan sungai, 2. Pengindahan sungai, dan ketiga, pembangunan tanah. Secara keseluruhannya, untuk maklumat yang berhormat, status pelaksanaan projek ROL telah mencatat kemajuan sebanyak 67% dan dijangka siap pada tahun 2020. Bagi projek pengindahan Sungai Fasa 1, Presin 7 yang meliputi kawasan sepanjang sungai di sekitar Masjid Jami' Kuala Lumpur sehingga ke Daya Bumi, pelaksanaan projek fasa 1 ini telah mencapai 93.7% dan dijangka siap secara berperingkat-peringkat mulai 15 April 2017. Tuan Ketua, Kementerian sentiasa komited dalam memastikan pelaksanaan projek ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan mengadakan pemantauan secara berkala dan memastikan peruntukan dibelanjakan mengikut kos ceiling yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, pihak kementerian telah menetapkan Key Performance Index dengan izin ataupun KPI sebagai sasaran yang perlu dicapai oleh agensi pelaksana. Terima kasih. Ya, sila Wangsa Maju. Terima kasih atas jawapan Menteri. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, saya difahamkan kos asal ialah lebih kurang 4 bilion. Ini satu jumlah yang besar, betul atau tidak? Dan masalah tanah, terutamanya di kawasan saya ialah Kampung Cubadak, sudah selesai atau tidak? Dan juga saya difahamkan konsultan dilantik dari USA, headquarters di USA dan Dubai. Bagaimana konsultan ini boleh bagi nasihat kita secara perkara tempatan? Terima kasih. Ya, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih yang berhormat daripada Wangsa Maju yang prihatin terhadap River of Life. Untuk makluman yang berhormat, kos yang sebenarnya bukan 4 bilion. Kita akan jual hartanah di sekeliling kawasan sungai ini dianggarkan sebanyak 4 bilion ketika itu. Tetapi waktu ini barangkali kos yang telah disebut telah pun meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan masalah yang berhormat di Kampung Cubadak. Saya juga nak minta, kalau yang berhormat boleh minta dengan penghuni-penghuni Kampung Cubadak ini supaya bekerjasama dengan pihak kerajaan. Kerana mereka telah pun duduk dalam kawasan tersebut sebagai penghuni haram di atas tanah kerajaan yang dimiliki oleh Jabatan Pengairan dan Saliran. Dan kita perlu kepada pembersihan sungai ini
Oleh kerana kebanyakan penghuni-penghuni di tepi-tepi sungai ini, dia membuang segala kekotoran dalam sungai tersebut. Yang paling menyedihkan, ada kumbahan-kumbahan juga dibuang dalam sungai tersebut. Jadi saya merayu kepada Yang Berhormat, tolong bantu kerajaan supaya kita dapat selesaikan masalah Kampung Cubada ini, kerana kita masih lagi dalam rundingan dengan pihak penghuni-penghuni kampung tersebut untuk memberi mereka penempatan semula dan untuk mereka duduk di kawasan yang lebih selesa dan lebih aman. Untuk makluman Yang Berhormat, konsultan, saya tak tahu konsultan ni daripada Amerika atau tidak, tetapi memang kita gunakan konsultan daripada luar. The country of origin I'm not sure dengan izin. Tapi kita gunakan konsultan daripada luar ini oleh kerana kita melihat apa yang berlaku seperti sungai di Korea, seperti sungai di Amerika, di San Antonio dan banyak tempat yang telah memperbaiki dan mengindahkan air sungai mereka supaya air sungai ini dapat digunakan pakai oleh rakyat. Itulah sebab telah menggunakan konsultan daripada luar. Dan pada hari ini untuk malam hari Yang Berhormat, bahawa kita juga telah mulai menggunakan konsultan dalaman dan juga melaksanakan program setengah kawasan, umpamanya yang kita panggil kolam biru yang akan dilaksanakan di hadapan Masjid Jami' Kuala Lumpur. Kita akan laksanakan program ini secara design and build dengan izin. Dan kita tidak gunakan konsultan kerana kerajaan pada hari ini telah putuskan kalau boleh diguna pakai warga tempatan dan juga pegawai ataupun pejabat awam dalam kementerian, gunakan mereka untuk memberi pandangan ataupun melaksanakan projek yang kita ingin laksanakan. Jadi percayalah Yang Berhormat, apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan rakyat dan juga negara. Terima kasih. Labuan Minat ni ada kaitan dengan Labuan ni? Tidak, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur yang Datuk Seri. Saya faham wilayah Kuala Lumpur ni, Labuan ni. Adik-beradik. Ya, Labuan. Lepas Labuan dia saya bagi satu lagi kepada Kepung. Ya, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Satu badan independen antarabangsa ya baru-baru ini meletakkan Kuala Lumpur satu ranking di antara yang terbaik di Asia Tenggara dan di Asia. One of the top city dari segi livability. Yang Berhormat Menteri, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan ranking Kuala Lumpur itu? Terima kasih. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat daripada Labuan di atas persoalan berkenaan dengan ranking yang telah diterima oleh Kuala Lumpur sebagai satu kota yang the most visited city dengan izin. Top 10 kita nombor 7. Dan daripada in terms of dengan izin livable city, kita merupakan salah satu daripada tempat yang suka dihuni oleh warga asing di Kuala Lumpur. Apa yang kita laksanakan di Kuala Lumpur ialah untuk memastikan bahawa satu keindahan alam sekitar, dan kita terpaksa jaga alam sekitar kita dalam segi emission of carbon dengan izin. Dan program-program yang telah dilaksanakan di Kuala Lumpur ini umpamanya tiap-tiap tiang-tiang lampu yang dulu menggunakan sodium ataupun mercury lighting dengan izin, kita telah mengambil ketetapan untuk menukarnya kepada jenis LED, di mana kita dapat menjimatkan kos electricity dan sekaligus mengurangkan carbon emission. Salah satu lagi program yang telah dilaksanakan seperti apa Yang Berhormat sedia maklum yang telah ditanya oleh Yang Berhormat daripada Wangsa Maju ialah pengindahan sungai. Walaupun daripada 110 km sungai daripada Selangor
Hulu dan Hilir pun Selangor. Kita di tengah 10.7 km yang melalui Kuala Lumpur. Kita juga mengambil ketetapan untuk mengindahkan sungai ini supaya dia menjadi satu ikon tarikan supaya lebih ramai lagi orang akan datang untuk berkunjung ke Kuala Lumpur dan seterusnya membuat Kuala Lumpur sebagai dengan izin dia second home. Terima kasih. Ya, Kepung. Datuk Seri yang dipercaya soalan tambahan, apakah langkah-langkah yang berhormat untuk menentukan atau membersihkan air daripada sungai-sungai kecil seperti Jinjang yang mengalir masuk ke Gombak? Apakah langkah yang digunakan untuk membersihkan air daripada sungai-sungai tersebut? Terima kasih yang berhormat daripada Kepung. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, dia mempunyai 110 km daripada Kuala Lumpur dan Selangor yang melibatkan 8 batang sungai. Seperti yang berhormat telah sebutkan tadi, Sungai Kelang, Sungai Gombak, Sungai Batu, Sungai Jinjang, Sungai Keruh, Sungai Kerayung, Sungai Ampang dan Sungai Bonus. Apa yang sedang kita laksanakan bersama dengan Jabatan Peparitan dan Saliran ialah untuk memastikan bahawa air yang datang ke kawasan sebelum dia datang masuk ke 10.7 km ini, kita mempunyai berbagai-bagai kaedah untuk memastikan bahawa kualiti air ini dijaga dan kualiti air ini ditingkatkan kepada seperti yang telah saya sebutkan kepada 2B. Dan untuk makluman yang berhormat, kita ada takungan-takungan khusus di kawasan-kawasan yang telah yang berhormat sebut, di mana kadang-kadang apabila air naik waktu musim tengkujuh, sungai air ini alihkan kepada takungan-takungan tertentu. Selain daripada itu, kita juga mempunyai takungan-takungan untuk sampah, mengutip sampah, takungan-takungan untuk memastikan bahawa jenis-jenis kotoran lain dapat kita ulah dan sebagainya. Yang penting sekali untuk makluman yang berhormat, kita bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Selangor dan semua PBT di Negeri Selangor. Yang paling penting sekali minda rakyat itu mesti kita didik supaya mereka menghargai sungai, mereka sayang kepada sungai. Program yang dilakukan oleh JPS ialah sayangi sungai kita ini patut ditekankan dengan lebih meluas supaya warga ataupun rakyat di hulu dan juga di hilir dan juga di tengah dapat memahami betapa pentingnya sungai dijaga, kerana seperti yang kita telah sebut, this is a river of life. River is actually life to human being, dengan izin. Jadi ini program-program yang kita sedang laksanakan, dan ada juga program yang telah kita lakukan khususannya di Ulu bersama dengan warga di negeri Selangor, di mana kita membuatkan satu program angkat di mana sungai tersebut dijaga oleh warga, dan ada juga kawasan-kawasan yang kita dapat lihat bahawa dengan izin kualiti air telah bertambah baik dan warga mulai menyayangi sungai-sungai ini, dan ada juga mereka juga menjaga tebing-tebing sungai supaya diindahkan dengan berbagai-bagai tanaman. Selain daripada tanaman sayur-sayuran, mereka juga ada menanam jenis-jenis pokok, herba dan sebagainya. Ini yang kita laksanakan untuk makluman yang berhormat. Terima kasih.